Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang masih lagi diberi oleh Allah kepada kita pada pagi yang baik ini, untuk kita sama-sama belajar tentang mengenai daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi, tentang mengenai bagaimana saat mana kita memulakan perjalanan hidup. Bila kita memulakan perjalanan hidup kita, maka kita perlu tahu bahawa kita perlu hidup dalam keadaan Islam. Kemudian kita hidup dalam keadaan Islam, memulakan hidup kita pun dengan cara Islam. Kemudian bila kita tidur ataupun kita mati pun dengan cara Islam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu benar-benar seorang Islam pada diri kamunya. Lalu dalam hidup kita ni, kitanya Allah latihkan pada kita ni untuk hidup dan mati ni pada saat mana kita tidur. Bila kita tidur malam saja, maka kita telah melatih diri kita ni untuk kita berada dalam suasana kematian. Pada diri kitanya kita kena faham perkara demikian dalam hidup kitanya. Bila kita tidur je, maka kita berlatih. Berlatih untuk apa dia? Berlatih untuk nak hidup di alam barzah dia panggil. Lalu bila kita tidur, sewaktulah bila kita tidur malam, kita akan malam ke siang ke, kita akan baca doa. Tiap kali mana kita nak tidur tu kita sebut Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kamu ya Allah saya hidup, dan dengan nama kamu juga saya mati ya Allah. Itu cara kita diajar supaya kita lakukan demikian. Lalu bila tiap-tiap pagi kita bangun daripada tidur ini, Allah bagi lagi peluang untuk kita bangun daripada tidur, maka kita diajar supaya baca doa juga. Doa bangun daripada tidur. Di sana ada doa-doa yang diajar dalam Islam untuk kitanya baca. Tiap kali mana kita bangun daripada tidur je, kita baca doa-doa tertentu. Dengan tujuan apa kita baca doa ni? Dengan tujuan untuk melindungi diri kita daripada kejahatan-kejahatan yang disebut dengan syaitan. Syaitan ni bila kita bangun daripada tidur je, dia mula balik untuk nak mengganggu diri kita, mengacau diri kita, supaya kita ni bila kita ni dalam keadaan yang kita hidup ni, syaitan nak pastikan kita hidup tergelincir daripada jalan syariat. Lalu bila kita baca doa, maka kita akan terjaga diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosaknya agama kita, ataupun menjadikan diri kita ni jadi hidup dalam keadaan tak betul dengan syariat Allah. Dalam Islam ni kita diajar supaya sentiasa hidup dengan keadaan yang kita jaga perintah Allah, jaga agama Allah dalam kehidupan kitanya. Hari ni insya-Allah saya akan baca bermula daripada bab yang kedua dalam kitab Al-Azkar. Ni zikir ketika bangun daripada tidur. Kami telah meriwayatkan dalam kitab sahih imam ahli hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim ibn Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhu daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yaqidu syaitanu ala qafiyatir ra'si ahadukum idza huwa nam thalathu uqad yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha wa dhakara Allah ta'ala an halat uqdahu fa in tawadda an halat uqdah فإن صلى أنحلت عقده كلها فأصبح الشيطان طيب النفوس وإلا أصبح خبيث النفس الكسلان
Ni nak sebutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tiap kali mana kamu nak tidur, syaitan akan mengikat tengkuk salah seorang di kalangan kalian ketika mana nak tidur dengan 3 ikatan. Syaitan tiap kali mana seorang nak tidur, mana-mana kita nak tidur, syaitan akan datang. Syaitan akan kacau kita, ganggu kita. Ganggu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia akan ikat kepada yang disebut dengan qafiyatir ra'si. Qafiyatir ra'si ni maknanya belakang ni. Ni di belakang tengkuk kita ni, di hujung ni, diikat kat sini, kemudian sampai dekat dengan belakang tengkuk kita ni. Qafiyatur ra'si dipanggil. Syaitan akan ikat dekat sini. Ataupun satu riwayat kata ikat dekat atas kepala ni lah. Maknanya cara diikat tadi. Ahadikum idza huwa nam salas uqad. Dengan 3 ikatan. Tiap kali mana kita nak tidur je, syaitan akan ikat 3 ikatan ini. Rasulullah sebut demikian. Ni ingat ni san Rasulullah pada di kita ni. Rasulullah sebut 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Dan bila dia nak ikat tu, bila dia nak ikat dengan 3 ikatan, dia katakan bagi setiap ikatan di tempatnya, yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Dia akan letak di kepala kita ni, Rasulullah kata, dengan ikatan yang kuat, sambil dia akan sebut apa dia? Alaika lailun tawilun farqud. Kamu masih memiliki malam yang panjang, tidurlah. Dia sebut demikian. Tiap kali mana nak suruh, ikatan ini jadi kemas. Bila kita terjaga je malam-malam, syaitan dia nak suruh apa dia? Syaitan dia nak suruh kita ni jangan bangun. Lalu dia akan pastikan tali ni mengikat kita ni, dia akan kata apa dia? Dia kata, malam kamu panjang lagi, tidur, jangan bangun. Kalau kamu bangun nanti kan kamu semayang, kalau kamu bangunkan nanti kamu selawat. Kalau kamu bangun nanti kan kamu buat amal ibadah. Yang menyebabkan susahlah aku. Syaitannya tiap kali mana kita nak tidur tu, dia akan buat demikian. Dia akan ikat dekat tengkuk kita ni, sama ada dekat di atas kepala kita ni, rapat ke belakang ni, ataupun dia akan ikat daripada bawah dagu kita ni sampai kepada belakang kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dan dia akan sebut, tidur, jangan bangun. Kamu mempunyai malam yang panjang. Alaika lailun tawilun farqud. Dia sebut demikian. Kamu ada malam yang panjang, tidur. Dia sebut demikian. Fa in istayqaza, tiba-tiba kamu terjaga juga. Rasulullah kata, bila kamu terjaga juga, wa dzakarallaha ta'ala an halat uqdatu. Bila kamu terjaga daripada tidur kamu, tiba-tiba kamu jaga tu, kamu sebut je nama Allah. Sebut je Allah, kamu terjaga. Allah, kamu sebut. Bangun celik-celik mata je. Ar-Rahim, Al-Wadud, misal contohnya. Kamu bangun daripada tidur tu, kamu sebut dengan mana-mana nama Allah. Tak kira lah. Nama Allah ni walillahil asma'ul husna. Nama-nama Allah ni ada 99. Fad'uhu biha. Kamu boleh berdoa 99 nama Allah tu. Kita bangun tidur, kita sebut Allah. Ataupun kita sebut Al-Jabbar. Ataupun kita bangun daripada tidur, kita sebut Al-Halim. Kita sebut nama Allah. Sebutlah nama-nama Allah yang mana pun, kamu sebut saja. Anhalat uqdah. Terlepas ikatan yang pertama yang diikat oleh syaitan tadi. Syaitan pun lepaskan. Yang disebut demikian. Kemudian, lepas pada dilepaskan ikatan itu, kemudian makannya. Kemudian, lepas fa'in tawadda', kalaulah kita bangun buat yang kedua. Buat yang kedua apa dia? Kita berwudu. Anhalat uqdah. Maka terputuslah ikatan yang kedua. Yang disebut dengan yang diikat oleh syaitan tadi. Syaitan diikat dekat kita nak tidur tu, syaitan akan ikat. Dia panggil yang kedua. Dengan cara macam mana? Kitanya dalam keadaan yang kitanya berwudu. Kita berwudu. Kemudian fa'in sallah. Kemudian kita bangun lagi, kita pergi solat. Solat 2 rakaat. Anhalat uqdahu kullaha. Maka terputuslah ikatan yang kedua, yang ketiga. Habislah semua. Kita semayang sunat 2 rakaat. Pergilah semayang. Rasulullah kata kamu semayang. Fa'in sallah.
kamu sembahyang. Tak disebut berapa rakaat. Yang pentingnya kamu solat. Bila kamu solat saja, anhallat uqduhu kulluha. Semua ikatan-ikatan tu putus. Tuan-tuan bayangkan, kalau hidup kita ni, setiap hari kita diikat ni. Sekali ikat tiga diikat. Tu yang jadi degil tu kita. Yang kita tak putuskan. Bangun daripada tidur, kita bangun daripada tidur, kita biar pada diri kita ni, kita ni, bila kita bangun daripada tidur, kita tak putuskan ikatan tu. Itu yang payah kita nak dapat agama tu. Antara sebab kenapa susah sangat kita nak dapat agama dalam diri kita. Salah satunya kerana apa dia? Nak tidur tu syaitan ikat. Rasulullah sendiri yang sebut ni, bukannya orang lain yang sebut. Rasulullah sebut, tiap kali mana kita nak tidur, syaitan datang. Syaitan akan ikat di tengkuk kita ni, di bahagian hujung kepala kita, kemudian rapat di tengkuk kita ni ataupun diikat di atas mata kita ni. Tiap-tiap malam kita nak tidur, 3 ikatan. Cuba bayang, sejak daripada kita akhir balik dahulu, sampailah hari ni. Sampai hari ni kita ni, berapa kali kita putuskan ikatan ni? Bangun daripada tidur. Orang kita bangun-bangun daripada tidur, celik mata je, dia buat apa? Dia cari handphone. Mana handphone? Dia tengok dulu. Hari ni WhatsApp cerita apa dia? Hari ni dalam Facebook cerita apa dia? Yang ni perangai kita akhir-akhir ni. Bangun daripada tidur je, sibuk. Kadang-kadang mata tak buka lagi. Tapi tanya dah, nak makan apa pagi ni? Nak makan apa hari ni? Kita sibuk tanya demikian. Kita tak sibuk tanya. Bangun daripada tidur, kita tak sibuk nak tanya tentang apa dia? Nak tanya tentang iman kita setakat mana. Macam mana cara nak bangunkan iman kita ni? Rasulullah kata, bangunkan diri kamu dengan yang pertama, kamu sebut nama Allah. Bangun daripada tidur je, kamu sebut Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah yang apa dia? Ahyana. Hidup balik kami pagi ni. Setelah mana? Ba'dama amatana. Setelah mana dimatikan semalam. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada kamulah aku kembali balik, ya Allah. Ini doa-doa kita lah. Bangun daripada tidur je, baca doa. Ataupun sebut nama Allah. Ini bila kita bangun daripada tidur, kita sebut nama Allah, maka putus ikatan yang pertama. Rasulullah kata jangan berhenti dekat begitu je, jangan. Rasulullah ajar, bila kita bangun daripada tidur, lepas pada kita sebut nama Allah, terus pada diri kita ni ambil wuduk. Bangun, pergi ambil wuduk. Ada yang tanya, Ustaz, ada pun orang perempuan yang uzur, dia perlu ke ambil wuduk? Dia tak perlulah nak ambil wuduk. Dan perlu ke dia untuk dia nak semayang? Tak perlulah untuk dia semayang. Tapi untuk orang perempuan yang uzur, memadailah dia bangun, kemudian dia sebut nama Allah, dia berselawat pada Rasulullah, dan dia buat amalan zikir-zikir je, melepaskan semua 3 ikatan tadi. Tapi dengan syarat, hari-hari yang dia tidak uzur, dia sentiasa bangun daripada tidur, 3 benda ni kita kena buat. Bangun daripada tidur je, 3 perkara ni kita kena letak pada diri kita. Yang pertama, sebut nama Allah. Yang kedua, yang kita kena bangun daripada tidur, kita kena ambil wuduk. Yang ketiga, bila kita bangun daripada tidur, kita diajar supaya semayang sunat 2 rakaat. Semayanglah, berapa rakaat pun tak ada masalah. Tapi bila bangun daripada tidur, semayang. Itu cara demikian. Pada diri kitanya. Dengan tujuan apa dia? Bila kita buat demikian, putus semua ikatan-ikatan yang mengikat pada diri kita. Saya nampak boleh jadikan ini jugalah yang menyebabkan ramai di kalangan orang kita kan bercakap kasar dengan mak ayah. Kadang-kadang menulis tulisan-tulisan yang hodoh pada tulisan-tulisan dia. Kenapa orang kita ni berperangai buruk? Kadang-kadang anak-anak kita kan kadang-kadang bercakap, keluar perkataan-perkataan lucah daripada bibir mereka. Bukan anak-anak lah, tapi yang disebut dengan mak anak, ayah anak pun ada juga yang mencaci maki orang. Kemudian mulut ni tak boleh nak tahan, cepat nak marah dalam hidup. Punca apa salah satu? Salah satunya kerana waktu mana bangun daripada tidur, dia tak putuskan ikatan tadi. Bila dia tak putuskan ikatan tadi, yang menyebabkan perangai ini melekat, lama melekat pada tubuh badan. Ialah, kita bayang dalam hidup kita ni, bila kita simpulkan pada satu pokok,
kita ikat tiap-tiap hari, ikat 3. Lama-lama kembang besar. Ni tengkuk kita ni, kalau kita nampak ni, yang kita tak buat amalan itu, bila kita bangun daripada tidur, kita tak lepaskan ikatan ini. Perangai kita ni jadi payah nak terima agama. Nak terima Islam pun payah. Yang menyebabkan diri kita ni, bila kita boleh buat demikian, Rasulullah kata, fa asbaha nasyitan tayyiban nufus. Rasulullah kata, dia bangun pagi tu dengan keadaan yang bagaimana pada diri dia? Dalam keadaan nasyitan, cergas. Bangun dia tu, bangun dalam keadaan cergas. Tayyiban nufus, dan juga jiwa yang tenang pada diri dia. Dan menjadikan diri dia tenang. Hidup dia tu jadi dalam keadaan yang lapang je dalam diri dia. Rasulullah sebut demikian. Wa illa asbaha khabisan nufus kaslan. Rasulullah kata, kalau tidak, Rasulullah kata, dia bangun pagi tu bad mood. Dia jadi mood dia tu buruk je pada diri dia. Ataupun dia bangun pagi tu dalam keadaan yang kaslan. Dia jadi malas je pada tubuh badan dia. Dia kesan daripada mana? Kesan daripada tidur tu lah. Tidur yang tak dijaga, dia panggil. Tidur ni, dia boleh berubah menjadi ibadah. Kita jangan nampak tidur ni jadi adat je, jangan. Tetapi kita setiap kali mana kita tidur, biar tidur kita ni jadi ibadah. Kalau kita nak tidur tu, kita dah buat beberapa perkara yang besar dalam hidup kita. Kita jangan nampak sembahyang tu baru ibadah. Jangan nampak kita ambil wuduk tu baru ibadah. Jangan. Tidur tu jadi ibadah. Macam mana tidur nak jadi ibadah dalam hidup kita? Bila kita ni dalam keadaan yang kita nak tidur tu, kita jaga. Ambil wuduk. Kemudian kita niat nak bangun tahajud. Kita waktu mana nak tidur tu, kita dalam keadaan yang kita tahu. Boleh jadi dengan tidur kita ni, kita mati lepas pada ni. Yang menyebabkan kita tidur dalam keadaan kita buat ibadah. Bila kita tidur begitu dalam diri kita ni, yang menyebabkan bila kita bangun daripada tidur tu, kita pun jaga balik. Jaga 2-3 perkara ni. Kita kena ingat. Nak tidur je, syaitan datang ganggu. Syaitan datang ganggu. Sihir pun boleh. Waktu mana kita sedang tidur. Kita tidur je, terdedah. Diri kita ni, bila-bila masuk je orang boleh sihir. Perompak pun boleh masuk dalam rumah. Pencuri pun boleh masuk dalam rumah. Waktu mana kita tidur. Syaitan lebih-lebih lagi lah. Syaitan akan ikat dekat tengkuk kita ni. Rasulullah sebut. Jadi bila kamu nak suruh, kamu jadi rasa segar tu badan kamu. Kamu nak suruh kamu sihat tu badan kamu. Kamu jangan terikat dengan yang dibuat oleh barat saja. Barat dia bangun tidur, dia ajar supaya apa dia? Bangun daripada tidur, pasang lagu-lagu. Muzik dahulu. Bangun daripada tidur, gosok gigi. Menyanyi. Kemudian barat ni cara barat ajar. Nak suruh jadi rasa terhibur dalam diri dia. Macam mana cara barat ajar? Barat ajar nak suruh terhibur, kamu senaman, kamu buat yoga, kamu buat macam-macam gaya. Tapi Islam dia tak ajar demikian. Kalau kamu nak cergas pagi tu, yang pertama kamu bangun tidur tu, kamu sebut nama Allah. Bila kamu sebut nama Allah, kamu akan cergas. Yang kedua, kamu ambil wuduk. Lepas pada kamu ambil wuduk, kemudian yang ketiga, kamu semayang sunat. Semayanglah. Berapa rakaat pun kamu nak semayang, kamu semayang. Nasyitan. Rasulullah kata, pagi tu kamu akan jadi orang cergas. Tayyiban nufus. Jiwa kamu tu jadi jiwa yang tenang dalam hidup. Lapang dalam hidup kamu. Kamu akan rasa seronok dalam hidup kamu ni. Kemudian dalam masa yang samanya, Rasulullah kata, wa illa asbaha khabisan nufus kaslan. Tapi kalau kamu tak buat macam tu, kamu bangun-bangun tidur pagi tu, kamu akan jadi rasa malas dan jiwa kamu tu jadi dalam keadaan yang kaslan. Jadi lesu, tak bermain. Jadi kita ni mula nak marah ke orang tu, nak marah ke orang ni. Tengok je muka suami kita, kita tengok pandang je muka dia, geram je rasa. Rasa nak marah je. Datang dalam jiwa kita ni perasaan, kenapalah orang tua ni hidup lagi dia pagi ni. Kita demikian. Ni datang benda-benda yang demikian. Kenapa dia? Kerana kita tak jaga. Saat mana kita nak tidur, latihan waktu mana kita sedang dalam keadaan latihan kita waktu mana kita sedang dalam keadaan yang kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Islam ni indah.
Dia ajar dah. Kalau nak cergas, bukan pagi-pagi celek mata pergi main golf, tak. Bukan cara demikian. Celek mata pada diri kamunya, kamu semayang, kamu baca Quran. Celek mata, kamu ingat pada Allah. Yang menyebabkan diri kamu tu jadi sihat. Tubuh badan kamu tu jadi selesa pada diri kamu. Boleh jadi kita kata, macam mana boleh jadi demikian? Padahal, mana hubung kaitnya di antara ambil wuduk, solat, kemudian sebut nama Allah dengan jadi cegah tu? Jawabnya kerana Allah yang memberi. Kita hidup ni pun kerana Allah, dan kita mati ni pun kerana Allah. Kita hidup ni pun Allah yang bagi. Itu senang bahasanya. Kalau orang tanya, mana fakta sainsnya Ustaz? Mana fakta yang menunjukkan bila kita sebut nama Allah kita jadi sihat? Bila kita fakta sainsnya, kita kata kita kena balik semula pada agama. Dalam hidup kita ni, kita kena letak keyakinan. Hidup dalam diri kita ni, yang Allah yang memberi segala-galanya. Macam kita ni kan, kalau kita nak fikir banyak lah, kalau kita nak fikir panjang pada diri kita, tentu kita tak terfikir macam mana Isra' Mi'raj itu boleh berlaku. Macam mana Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Kalau kita nak fikir logik akal kitanya, memang tak logik lah. Dan kalau nak guna fakta sains semua, memanglah kita rasa, kita kata, oh payahlah nak faham. Jauhlah kajian. Bukan saya nak tolak sains, tidak. Tapi nak sebutnya, jangan kita ni banyak sangat menggunakan yang disebut dengan logik akal, sehingga kita menafikan wahyu. Yang tu bahaya dalam hidup kita. Suatu Rasulullah kata, bangun daripada tidur tu, buat dulu 3 amalan ini. Kenapa? Kerana waktu mana kamu nak tidur tu, syaitan ikat tengkuk kamu tu, kepala kamu tu kena ikat dengan 3 ikatan. Bila syaitan ikat, yang inilah yang menyebabkan kamu berperangai pelik-pelik tu. Sebab tu kan, kadang-kadang kita bangun daripada tidur, ada je perangai yang kita jadi rasa tension. Ada je benda yang kadang-kadang pada diri kita ni kita rasa yang sebut tak kena. Masuk ke dapur tengok dalam keadaan yang suasana kelam kabut lagi kat dapur, jadi malas jadi kita. Kemudian kita pergi keluar rumah, tengok anak-anak, tengok keluarga kita, kenapalah jadi ben. Tambah-tambah sekarang ni tak boleh nak pergi ke mana pula. Misal contohnya, bila tak boleh pergi ke mana tu, kita mula tension dalam hidup kita. Nak buat apa lagi? Makan, habis jenis makanan dah. Habis jenis resepi dah kita makan dalam keluarga kita. Tapi nak sebutnya, sekarang ni nak buat apa lagi? Puas dah. Kitanya jadi rasa bosan dah dalam hidup kita. Kalau kita rasa demikian. Tapi orang mukmin tak. Orang mukmin dia akan rasa, alhamdulillah Allah bagi nikmat pada aku dengan nikmat yang terluang dan lapang sebegini. Bangun daripada tidur tu pun rasa seronok dalam hidup mereka. Dalam Sahih Al-Bukhari, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan juga Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak pergi ke tempat tidur dia nak pergi ke katil yang dia nak tidur itu, tempat dia baring itu, lalu mulut dia akan sebut, bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kamu ya Allah, aku hidup dan juga aku mati ya Allah. Ini cara Rasulullah. Bila dia nak tidur je, dia akan baca terus, bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kamu ya Allah, aku hidup dan dengan nama kamu juga aku mati ya Allah. Itu cara dalam kehidupan kita ni. Kemudian wa iza istayqaza, Rasulullah ni kalau dia bangun daripada tidur je, mulut dia akan sebut terus, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah mana saya dimatikan semalam, dan kepada kamulah saya kembali ya Allah. Ni doa yang masyhur ni. Kalau kita tak boleh baca juga doa ni, memang tak pergi belajar di pasti kita ni, gaya ni. Kita ni tak belajar di anak-anak kita yang kecil-kecil tu, belajar di pasti tu pun mereka dah boleh baca dah doa. Doa nak tidur, doa bangun daripada tidur. Doa yang mudah je. Nak tidur tu, bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kamu ya Allah, aku tidur, aku baring. Ni doa sampai baca ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Bila bangun daripada tidur, nak baca apa dia? Sebut. Celek mata tu sebut terus. Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah mana dimatikan saya semalam, ya Allah. Hujung untuk kita sebut wa ilaihin nusyur, kepada kamu aku akan dikembalikan balik, ya Allah. Kita sebut demikian. Kerana ramai mana orang yang tidur tu pakai, bila dia tidur tu terus tidur tak bangun-bangun dah. Maknanya dia mati dah terus. Manakala kita alhamdulillah Allah bagi pada kita peluang lagi, hidup lagi, bangun lagi. Bila bangun tu kena terima kasih pada siapa? Terima kasih pada Allah. Allah lah yang menghidup dan mematikan kita. Bila Allah menghidup dan mematikan kita ni, maka kita sentiasa kembali pada Allah. Jangan bagi ruang untuk syaitan menguasai kita. Syaitan memang jahat. Dekat nak tidur tu dia buat khianat pada kita. Nak tidur tu pun dia buat khianat lagi. Apatah lagi dekat nak mati. Dekat nak mati lagi dah syaitan akan ganggu. Kita berlatih lah. Dekat nak tidur tu kita berlatih untuk saat kita nak mati. Macam mana kita dekat nak mati nanti, syaitan ni akan ganggu. Demikian juga kita nak tidur, syaitan ganggu. Cuba kita berhati betul-betul pada diri kita. Kan ramai di kalangan kita kan, bila nak tidur je, kita ni mula nak tengok TV, mula kita nak baca WhatsApp, mula kita kat nak tidur je, kita mula pada diri kita ni nak habiskan masa dengan benda khayal je kepala kita ni. Kita tak ada dalam benak pemikiran kita ni Rahmanur Rahim, ya Allah. Tak ada pada diri kita nak ucap terima kasih. Terima kasihlah ya Allah, syukur di atas nikmat yang aku dapat pada hari ini. Tak ada. Yang kita fikir, kita khayal dekat nak tidur, besok nak makan apa. Kemudian besok kalau waktu mana kita bangun daripada tidur nanti, kita nak buat apa dia lagi. Yang tu je kita fikir. Padahal patutnya waktu mana nak tidur tu fikir terus. Aku ni kalau tidur ni, kemudian besok celik-celik mata je tengok dalam kubur dah macam mana. Cara pada diri kita. Waktu mana dalam kubur macam mana? Kita mula pada diri kita, mulut kita sebut Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikat wa Ruh. Baca doa-doa dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh tidur kita tu jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Senang je Islam. Dia nak suruh kita ni dapat pahala dalam hidup kita ni. Dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqaza ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzil li bi dzikri." Allahu akbar. Ni cantik ni. Ni doa yang kitanya boleh kita baca. Rasulullah ajar, bila kamu bangun daripada tidur, mulut kamu tu sebut terus. Sebut apa dia? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan balik ruh saya pada pagi ini. Ni radda alayya ruhi. Kita senang je tu. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah memulangkan kembali ruh saya. Buatnya waktu mana kita tidur ni, ruh kita keluar daripada tubuh badan kita. Ruh kita ni keluar daripada tubuh badan kita. Kemudian Allah tak pulangkan balik roh kita. Bila kita tidur, maknanya roh kita ni keluar daripada jasad kita. Bila keluar tu, pagi besok tu, roh ni balik semula. Allah hantar balik, masuk balik dalam tubuh badan kita ni. Kita pun mulut kita sebut, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah memulangkan kembali roh saya. Kemudian, wa afani fi jasadi. Bangun pagi ni, semakin sihat tubuh badan. Alhamdulillah, bangun pagi-pagi macam ni, wa afani fi jasadi. Sihat badan saya. Semalam, waktu mana nak tidur semalam, penat, lesu, letih pada tubuh badan kita. Bangun-bangun daripada tidur ni, alhamdulillah, segar pagi ni, ya Allah. Sihat kembali tubuh badan kita. Kemudian kita sebut, wa adzilli bi dzikri. Dan syukur pada kamu, ya Allah, kerana kamu izinkan aku menyebut nama kamu, ya Allah. Allahu akbar. Indah kan dalam hidup ni. Bangun-bangun tidur, kita sebut siapa? Sebut Allah. Ni kadang-kadang manusia ni diajar supaya sebut nama dia. Nama orang tu, nama orang ni. Jangan. Tapi kita ajar pada diri kita ni, bila bangun je daripada tidur, wa azzilli zikri. Maka kamu mengizinkan aku bagi berzikir kepada kamu, ya Allah. Kamu izinkan aku ni boleh sebut wa azzilli zikri ni, nikmat, ya Allah. Syukurnya pada kamu, ya Allah, di atas nikmat
di mana aku boleh menyebut nama kamu. Kerana apa dia? Kerana nak berzikir ni, tak semua orang boleh berzikir. Tak semua orang boleh berzikir. Kerana ada orang yang dianya tak boleh nak sebut nama Allah. Hidup dia nak sebut nama orang tu, nama orang ni. Tapi dia nak sebut nama Allah, tak boleh dalam hidup dia. Kenapa tak boleh? Kerana hidup dia tu terikat dengan dunia. Dia tak terikat dengan Allah. Maka bila dia tak terikat dengan Allah, menyebabkan dia sukar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia. Allahu akbar. Dalam kitab yang sama, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu inda raddallahi ta'ala ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahr." Allah, ni cantik lagi. Doa yang Rasulullah ajar, kamu bangun daripada tidur, kamu baca doa ni. Doa apa dia? Rasulullah kata, mana-mana seorang hamba yang waktu mana dia bangun daripada tidur, kemudian Allah kembalikan balik ruh dalam jasad dia. Bangun-bangun daripada tidur, ruh dia tu kembali balik dalam jasad dia tu. Lalu dia sebut apa dia? La ilaha illallah. Ingat ya, ni doa-doa bangun daripada tidur ni. Beberapa koleksi doa-doa kita bangun daripada tidur ni, salin elok-elok. Tuan-tuan tulis balik doa-doa ni. Bangun daripada tidur sebut apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mudah je tu. Yang biasa kita sebut. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni. Kalimah ni je. Bangun daripada tidur sebut sekali je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bila kita bangun daripada tidur, kita sebut, tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang dia esa dan tidak sekali-kali aku syirik pada dia. Kemudian kita sebut, lahul mulku, bagi dialah segala kerajaan yang ada, kekuasaan yang ada. Walahul hamdu, bagi dialah segala kepujian, sebanyak-banyak pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Kita sebut saja demikian. Rasulullah kata, illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubah. Bila dia sebut macam tu je, maka lepas pada dia sebut kalimah demikian, Allah ampun dosa-dosa dia. Dosa-dosa dia tersebut, walau kanat mithlu zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan dosa-dosa dia yang ada. Allahu akbar. Ni ada kan di kalangan kita tanya, ustaz, nak buat macam mana terhadap dosa saya ni? Di antara salah satu caranya, dosa yang kita ada ni, bangun daripada tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je kita sebut sekali je bangun daripada tidur tu, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita yang kita buat sebelum daripada ni, walaupun dosa tu sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Walaupun dosa tu sebanyak buih di lautan, tapi oleh kerana kamu ni boleh bangun-bangun, kamu mentauhidkan Allah, kamu mengesakan Allah, bangun daripada tidur kamu tu, kamu nampak Allah lah yang berkuasa daripada segala-galanya. Bila kita sebut saja begitu tu, habis dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Walaupun dosa tu, Rasulullah kata, walau kanat mithlu zabadil bahr, walaupun dosa kamu tu sebanyak buih di lautan. Banyak tak buih di lautan? Banyak. Buih-buih di lautan tu kan banyak kan? Tapi oleh dosa kita ni sebanyak itu, katakanlah dosa kita sebanyak demikian, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita demikian. Dalam kitab itu juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini 3 doa kan? Doa yang 4 dah amalan. Bangun daripada tidur, kita buat amalan, 4 amalan ni. Yang pertama, sebut nama Allah, wuduk, kemudian sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyanglah sunat 2 rakaat ke 10 rakaat ke terpulang. Yang kedua, pada diri kita sebut, baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang ketiga, kita bangun daripada tidur kita, sebut alhamdulillahi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah memulangkan balik pada diri saya. Wa afani fi jasadi, dan kamu sihatkan badan saya ya Allah. Wa adzilli bi zikri, dan kamu mengizinkan saya menyebut nama kamu. 3.
Yang keempat, yang paling mudah lagi. Yang ni hebat lagi. Yang keempat. Apa dia? Bangun daripada tidur sebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hancur lebu amalan dosa-dosa kita. Yang dosa yang pernah kita buat sebelum daripada ni. Walaupun sebesar, sebanyak buih di lautan sekalipun. Allahu Akbar. Bangun terbangun dalam keadaan bersih dah. Bangun pagi tu dalam keadaan yang kita ni macam keluar daripada bulan Ramadan. Baru keluar daripada perut ibu. Nak sebutnya bagaimana gambaran indahnya saat mana kita bangun daripada tidur. Saat mana kita bangun daripada tidur tu kita dah menghabiskan dosa-dosa kita yang sebelum daripada ni. Ini gambaran yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ni. Kemudian disebut lagi. Kemudian dalam kitab itu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yansahu min naumihi fayaqul, alhamdulillahilladzi khalaqan naum wal yaqadha. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya. Ashhadu an la anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa qala Allah Ta'ala sadaqa abdi." Cantik juga. Ni yang amalan kelima. Amalan kelima ni, apabila seorang bangun daripada tidur, Rasulullah kata dia bangun daripada tidur, maka dia sebut terus, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, khalaqan nauma wal yaqadha, yang telah menciptakan tidur dan bangun. Orang nak tidur tu pun payah. Ramai mana orang tak boleh tidur. Orang tak boleh tidur. Kemudian dia terjaga daripada tidur dia. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku dengan sihat dan juga selamat. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta. Dan aku bersaksi bahawa Allah adalah zat yang menghidup semua yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Bila dia sebut amalan yang kelima ni, mulut dia akan lalu dia akan dapati Allah menjawab yang dia sebut tadi. Allah jawab apa dia? Sadaqa abdi. Betul hamba aku sebut. Benar apa yang disebut oleh hamba aku tu. Maknanya hamba aku tu orang yang benar-benar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni di antara amalan-amalan lah, insya-Allah. Kemudian dalam Sunan Abu Daud itu 5 amalan yang kelima. Yang keenam ni dalam Sunan Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-laili kabbara ashran wa hamida ashran wa qala subhanallah wa bihamdihi ashran wa qala subhanal malikul quddus ashran wastaghfar ashran wa halala ashran thumma qala Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah ashran thumma yaftatahil salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia terbangun malam, terjaga pada malam hari. Ini bangun. Maknanya dia tidur dan dia bangun pada malam hari. Rasulullah bila dia bangun saja minal lail kabbar ashran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan takbir sebanyak 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebanyak 10 kali. Rasulullah akan takbir 10 kali. Kemudian Rasulullah akan memuji Allah sebanyak 10 kali juga. Dan Rasulullah akan sebut Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 10 kali juga. Kemudian Rasulullah akan sebut apa dia? Wa qala subhanallah wa bihamdihi ashran. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. 10 kali juga. 10 kali juga. Kemudian Rasulullah akan apa dia? Rasulullah akan sebut Subhanal Malikil Quddus 10 kali juga. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus,
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. 10 kali juga. Kemudian Rasulullah akan sebut istighfar sebanyak 10 kali juga. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 10 kali juga. Kemudian wahallalal ashran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tahlil sebanyak 10 kali. Tahlil ni la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 10 kali juga Rasulullah sebut demikian. Kemudian summa qal, lepas pada itu barulah Rasulullah mula sebut Allahumma inni a'udzubika minad dhiqid dunya. Ya Allah, lindungilah aku daripada kesempitan dunia, ya Allah. Ni doa ni. Siapa yang boleh salin, tolong salin lah pada sahabat-sahabat kita. Doa ni. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ya Allah, lindungilah aku daripada kesempitan dunia. Rasa dunia ni sempit je dalam hidup. Ya Allah, jauhkanlah aku. Wa dhiqi yaumal qiyamah ashran. Dan Rasulullah baca doa, ya Allah, jauhkanlah diri aku daripada sempitnya hari kiamat. 10 kali juga Rasulullah sebut. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa a'udzubika min dhiqil akhirah yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. 10 kali Rasulullah sebut demikian. Summa yuftahu salah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan salat. Itu amalan yang kelima lah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam dan yang akhir sekali, Rasulullah dalam riwayat dalam Sunan Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min al-lail, kalau Rasulullah terjaga pada malam hari, mulut Rasulullah akan sebut la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rasulullah sebut demikian. Sesungguhnya Rasulullah apabila bangun pada malam hari, Rasulullah akan sebut kalimah ni. Bangun je malam hari, la ilaha illa anta. Ni doa ni para haniskan boleh tampal dekat dinding rumah. Ada orang yang tidur terjaga pada diri dia ni. Dia bangun daripada tidur je. Bila dia bangun saja daripada tidur dia akan sebut terus la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Tidak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Maha suci kamu, ya Allah. Aku mohon keampunan terhadap dosaku. Wa as'aluka rahmatak. Aku pohon keampunan di atas rahmat kamu, ya Allah. Dan Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tolong tambahkan aku ilmu, ya Allah. Wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Ya Allah, jangan kamu palingkan hati aku setelah mana kamu bagi hidayah pada aku, ya Allah. Wa habli min ladunka rahmah. Anugerahkan aku sebanyak mungkin rahmat kamu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya kamulah yang memberi dan sebaik-baik pemberi, ya Allah. InsyaAllah kita berhenti setakat inilah dalam perbincangan kita pada pagi yang baik ini, pada hari yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan lagi umur kita dan kita dapat tahu apa amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah lakukan pada setiap ketika, setiap masa dalam hidup kita, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Sahabat-sahabat yang nak tanya soalan, saya buka ruang untuk nak tanya soalan. Kemudian sebelum daripada sahabat-sahabat tulis soalan-soalan ini, saya suka nak memaklumkan pada
sahabat-sahabat sekalian terhadap kewafatan dan kematian Allah yarham Ustaz Nik Razin Nikmat, bapa saudara saya pada semalam. Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau dalam usia yang dah dekat dengan 70 lebih. Allah yarham meninggal dunia ini dan dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Cuma saya tak dapat bersama pada pagi ini kerana beliau meninggal dunia di Kuala Terengganu dan saya tak dapat pulang ke Kuala Terengganu. Dan mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan Allah jadikan di kalangan hamba Allah yang saleh, di kalangan orang yang saleh. Dan mari kita sama-sama baca doa khusus untuk Allah yarham ayahanda saudara saya, ayah saudara saya ya, adik pada Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat yang telah menghadap depan Allah pagi ini semalam pukul 12 setengah malam semalam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan beliau di kalangan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang di kalangan mereka yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمه أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم يسر له أموره، اللهم يسر له أموره. اللهم أنزل السكينة على قبره، اللهم اجعل سكينة على قبره. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله